Dan kata Sayyidina Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalaulah Nabi Ibrahim tidak melaksanakan arahan tersebut, maka wajib setiap ayah menyembelih anak lelaki setiap tahun waktu korban. Boleh. Tapi disebabkan Nabi Ibrahim melaksanakan arahan tadi dengan penuh rela hati dan penuh kecintaan kepada Allah, maka Allah gantikan setiap tahun dengan kambing dan lembu dan juga rebau dan binatang yang dibolehkan untuk kita sembelih. Nampak? Ini berkatnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam tu. Kerana tu kita dianjurkan untuk menyebut nama Nabi Ibrahim setiap semayang. Dan bukan Nabi Ibrahimnya, keluarga Nabi Ibrahim disebut setiap semayang. Kerana jasa besar mereka sangat luas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi bila dicerita satajiduni insyaallahu minas sabirin, anak ni jawab, kamu akan dapati insyaallah saya di kalangan orang-orang yang sabar. Tu kalau dibaca cerita bagaimana anak disembelih, kita akan baca sedih baca. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail waktu nak sembelih ni, dia pesan pula ke ayah dia. Yang pertama, ayah tolong tajamkan pisau, kerana nanti takut saya sakit. Dan bila saya sakit, saya tak sabar. Maka saya terkeluar daripada ayat tadi, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia tak kata satajiduni minas sabirin. Dia kata insyaallah, kerana dia letak dengan masyiatillah. Jadi dia pesan ke ayah dia, ayah anda aku, tolong tajamkan pisau. Yang kedua, jangan selepas ni bawa anak-anak yang seumur denganku masuk dalam rumah, sehingga nanti ayah ibuku Hajar akan teringat dengan aku dan akan pecah hatinya nanti. Jadi kau boleh jangan bawa budak-budak masuk dalam rumah dan nanti ayah ibuku nanti akan terkesan. Yang ketiga, kain bajuku ni dibuang, jangan disimpan, kerana nanti dilihat oleh ibu, nampak darahnya tadi, maka akan teringat kepada aku. Banyak ada beberapa benda yang dinasihat ataupun yang dipesan olehnya sebelum disembelih. Lagilah dalam hati macam agak-agak. Kalau anak yang bijak sampai macam tu, macam mana agak-agak kalau nak disuruh disembelih. Tapi Nabi Ibrahim tekad, dan kekuatan imannya dan kekuatan kecintaannya kepada Allah, kerana itu digelar beliau Al-Khalil. Al-Khalil. Ujiannya Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kemudian diceritakan tentang Nabi Ibrahim, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Kemudian kami gantikan anak tadi dengan gantian sembelihan yang luar biasa, besar gemuknya, kibash tersebut, iaitu kibash yang pernah disembelih oleh Sayyidina Habil. Ganti Sayyidina Habil dulu datuknya Nabi-Nabi. Sayyidina Habil anak Nabi, bukan datuk Nabi, kerana beliau tidak kahwin, dia wafat. Nabi Habil anak Nabi Adam dibunuhkan oleh Qabil. Qabil bunuh Habil, dan Habil adalah pengembala kambing, dan beliau ketika diminta oleh ayahanda Sayyidina Adam alaihissalam untuk sembelih ataupun meletakkan korban yang terbaik untuk dihadiahkan ataupun untuk diserahkan kepada Allah, maka beliau memilih kambing yang terbesar, yang terbaik. Maka diangkat kambing tadi, dan kambing itu diturunkan balik. Kambing itu turun balik waktu ketika disembelih, ganti kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan kemudian disebut apa? Wa tarakna alaihi fil akharin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Tu ayat yang ke-110. Tadi kita baca di ayat 101 sampai ayat 110. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa pada ayat 111? Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Ni cerita pertama telah disebut, basyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri berita gembira kepada Nabi Ibrahim dapat anak yang sabar. Kemudian ayat ke-111 disebut, ayat ke-112 disebut kata basyarnahu bi ishaqa. Kami beri berita gembira keluar Nabi Ishaq. Maknanya siapa dulu, siapa kemudian? Ayat ni saja telah menunjukkan, kata Maulana Syekh Jamal Faruq ketika syarahkan tentang Madarik. Syekh Jamal kata kepada kami, ini bukti bahawa Nabi Ishaq kemudian. Karena digunakan wa, tapi di sini ulama boleh jawab lagi juga. Wa basyarna ada digunakan wa. Mana wa la taqtadi, wa la taqtadi tertib. Boleh jadi Nabi Ishaq kemudian sebelum, dan kemudian Nabi Ismail kemudian. Tapi
tartib di sini, kata Maulana Syekh Jamal, siaknya menunjukkan kata Nabi Ishaq setelah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala kulli hal, khilaf tadi, khilaf yang berlaku di kalangan para ulama, siapa yang disembelih, sama ada Nabi Ishaq ataupun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ishaq alaihissalam ketika mana dilahirkan oleh Sayyidatina Sarah waktu umur 85 tahun. Nah, ada baca Sarah, ada baca Sarah. Banyak para ulama baca dengan Sarah. Ra tadi disyaddarkan. Tu anak menakan saya, anak kepada Natrah, tubuh nama Sarah, saya buat nama Sarah. Nah, Sarah, bukannya Sarah saja, Sarah. Dan bila mana dia akan melahirkan Nabi Ishaq, maka Allah Subhanahu wa taala bagi berita gembira lagi. Berita gembiranya apa dia? Akan lahir daripada keturunan Ishaq 1000 orang Nabi. Kata dia. Kamu dapat anak lewat, tapi anak kamu nanti akan lahir daripada keturunannya 1000 Nabi. Maka gembiralah Sayyidatina Sarah dengan berita tersebut. Dan beza di antara Nabi Ismail, kata ulama, dengan Nabi Ishaq, tempoh lahirnya adalah 30 tahun. Dan ini juga jawapan kepada ulama yang menyebut bahawa Nabi Ismail lahir dulu, Nabi Ishaq kemudian, digunakan wa basyarnahu bi Ishaqa. Itu menunjukkan kata jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq tidak dekat. Kalau guna fa basyarnahu bi Ishaq, maka boleh jadi dekat. Karena fa umpamanya kalau diguna dalam bahasa Arab, maksudnya untuk menunjukkan kata hampir. Jadi tertibnya ataupun turutannya tadi hampir. Tapi kalau guna wa boleh jadi lewat setelah tu. Kalau guna summa lagi lewat. Ini antara jaraknya katanya 30 tahun. Jadi umur Nabi Ismail 30 tahun, baru lahir Nabi Allah Ishaq. Macam tu. Beza. Dan Nabi Allah Ishaq diutuskan oleh Allah kepada kaumnya ketika tersebut yang berada di Syam dan yang ada di Madian. Dan Nabi Allah Ismail diutuskan oleh Allah di tanah Arab, iaitu di sebelah Hijaz, kawasan tempat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi Allah Ishaq hidup sampai umurnya 160 tahun. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Ad-Dimyati bahawa beliau lahir setelah saudaranya Ismail, dalam satu riwayat bukan 30 tahun tapi 14 tahun. Sebagai kata 13 tahun beza antara mereka. Jadi itu tidak terlalu jauh lah. Jadi Nabi Ismail umur 13 tahun atau 14 tahun baru lahir Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Dan umur beliau hidup sampai umurnya 180 tahun ikut pandangan Syekh Abdul Karim Dimyati. Kalau ikut sebagai lagi ulama 160 tahun. Dan kuburnya di Magharrati Al-Khalil alaihi salam. Magharrati Al-Khalil, tapi kubur Nabi Ismail alaihi Ishaq alaihi salam dalam masjid di Khalil dekat dengan Palestin. Situ makam Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Insya-Allah moga Allah Taala sampaikan kita ke sana melawat Masjidil Aqsa dan melawat Khalil Ibrahim alaihi salam dan ahli keluarga beliau yang berada di sana. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah.